أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, warizqan thayyiban, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu dan kita menyambung kembali kuliah agar selamat dari godaan syaitan disertai 20 resip penangkal, iaitu sebuah kitab kecil yang membahaskan tentang satu ilmu yang besar, yang penting, yang utama, yang hendaklah kita mengilmuinya, iaitu mengenali syaitan dan tipu dayanya, serta jalan keluar daripada perkara tersebut agar selamat daripada tipu daya dan godaan syaitan. Kerana syaitan adalah musuh nombor satu selama-lamanya, dan misi utamanya tak lain dan tak bukan adalah untuk menyesatkan umat manusia daripada jalan Allah, agar mereka semuanya nanti akan bersama dengan syaitan itu di negeri akhirat, iaitu berada di dalam neraka. Sebab itu seseorang itu tidak akan selamat ketika dia hidup selama mana dia tidak dapat mengelakkan dirinya atau membentengkan dirinya daripada tipu daya syaitan. Dan Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW menjelaskan kepada kita terang dan jelas tentang siapakah syaitan itu dan apakah tindakan yang perlu kita lakukan agar tidak bersamanya di dalam mengingkari perintah Allah Ta'ala. Baik, kita masih berada pada bab yang pertama di bawah tajuk syaitan dan tipu dayanya, dan kita lanjut sahaja pada penjelasan seterusnya, iaitu pada poin yang keempat pada muka surat 38, di mana kita telah mengambil faedah daripada bahagian G, iaitu tipu daya dan perangkap-perangkap syaitan, di mana dimulai dengan yang pertama, mengajak kepada kesyirikan dan kekafiran. Yang keduanya, perangkap syaitan adalah membuat keraguan dalam masalah pokok-pokok agama. Yang ketiga adalah perangkapnya mencegah manusia daripada ketaatan kepada Allah. Dan sekarang masuk kepada perangkap dan tipu daya syaitan yang keempat, iaitu mendorong manusia untuk durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menyalahi perintahnya. Kerana kita mengetahui bahawa Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk agar taat kepadanya dalam beribadah kepadanya, dan tidak sekali-kali melakukan kesyirikan dan perkara-perkara yang dilarang. Jadi dua kewajipan seorang hamba di atas muka bumi ini selama usianya, selama hidupnya, adalah menegakkan ubudiahnya terhadap Allah dengan melaksanakan apa yang Allah perintah dan meninggalkan apa yang Allah tegak. Perintah dan tegak ini semuanya telah diterangkan dengan sempurna, jelas satu persatu. Hal-hal yang berkaitan pokok-pokok ibadah, yang mana terangkum pada tiga perkara yang paling utama. Itulah dia Islam. Yang pertamanya adalah hal yang berkaitan dengan tauhid, yakni akidah. Yang kedua adalah berkaitan dengan ibadah. Yang ketiga adalah berkaitan dengan akhlak. Dan daripadanya lah tumbuh cabang-cabang, ranting dan seumpamanya, yang setiap Muslim hendaklah mengilmuinya. Untuk mengetahui ketiga-tiga perkara itu, sebab itu menjadi kewajipan
untuk kita semuanya belajar ilmu syar'i. Jadi ilmu syar'i adalah fardu ain. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilm fariidatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu syar'i itu wajib bagi setiap muslim. Baik. Jadi syaitan, ya, langkah seterusnya adalah mendorong manusia untuk durhaka pada perintah Allah. Ya, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fawaswasa ilaihi syaitan qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla." Kemudian syaitan membisikkan fikiran jahat kepadanya, ya, dengan berkata, "Hai Adam, mahukah aku tunjukkan kepada kamu pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Surah Taha ayat 120. Jika kita mempelajari tentang, ya, kisah para rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, dimulai dengan Nabi Adam alaihissalam dan isterinya Hawa alaihissalam. Ya, ketika berada di dalam syurga, Allah menciptakan Adam alaihissalam, ya, dan isterinya. Mereka berdiam di dalam syurga, ya, dan di situ ada iblis yang sebelumnya lebih awal menjadi ahli syurga bersama para malaikat. Dan Allah peringatkan pada Adam alaihissalam dan isterinya, ya, sebagaimana yang dikisahkan dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-35, "Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hazihi syajarah fatakuna minaz zalimin." Dan kami berfirman, "Wahai Adam, diamilah oleh kamu dan isteri kamu syurga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik, di mana saja kamu sukai. Dan janganlah kamu dekati pohon ini, ya, satu pohon yang menyebabkan kamu termasuk orang yang zalim." Jadi, ya, Allah Ta'ala perintah, satu perintah berbuat dan satu lagi perintah meninggalkannya. Perintah berbuat, nikmatilah makanan-makanan yang penuh dengan kenikmatan syurga. Tapi ada satu perkara yang dilarang, ditegah, jangan dekati pohon itu. Ya. Lalu apa yang berlaku? Sudah diketahui sebelum ini, syaitan, iblis, ya, memiliki dendam kesumat ketika mana dia telah dijatuhkan hukuman oleh Allah Ta'ala ketika Allah perintahkan untuk bersujud kepada Adam sebagai bentuk pemuliaan. Ya. Maka dia menanam dendam, lalu dia cari jalan. Dia cari jalan bagaimana untuk, ya, Adam alaihissalam dan isterinya melanggar larangan Allah Ta'ala tersebut. Ya, jadi syaitan ini dia sangat licik, ya, bijak, cerdas. Ya, bagaimana syaitan itu, ya, menjerumuskan Adam alaihissalam tanpa sengaja telah melakukan kedurhakaan kepada Allah, sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-20. Ya, fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuri'a anhuma min sawatiha wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malikaini aw takuna minal khalidin. Maka syaitan pun membisikkan fikiran jahat kepada mereka berdua. Tak ada satu pun yang dibisikkan oleh syaitan melainkan membawa kepada mudarat, jahat, untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, iaitu auratnya. Dan syaitan berkata, "Rabbmu tidak melarang engkau dari mendekati pohon itu." Dia licik, dia tipu daya. Sebenarnya Tuhan tak larang kamu datang hampir pohon itu, ya, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam syurga. Maknanya apa? Syaitan dengan liciknya menukar larangan Allah itu dalam bentuk lain, ya, dengan tipu daya mengatakan bahawa sebenarnya Allah larang tu supaya, ya, kamu, ya, nascaya kamu, kalau kamu menghampirinya nanti kamu akan jadi malaikat serta kekal dalam syurga. Jadi akhirnya syaitan pun berjaya. Maka Adam alaihissalam pun tertipu dan menghampiri pohon itu. Dan kisah selanjutnya yang boleh kita pelajari dalam Quran dan dalam kisah Nabi Adam alaihissalam. Inilah kejayaan yang pertama. Syaitan, iblis berjaya, ya, menggelincirkan Adam alaihissalam dan isterinya. Jadi inilah kedurhakaan yang pertama yang dilakukan dan kejayaan yang pertama dilakukan oleh syaitan. Tapi semuanya telah ditakdirkan oleh Allah, asbab untuk manusia diturunkan ke bumi. Sebab Allah ciptakan Adam alaihissalam dan isterinya untuk diuji keturunannya. Nanti di mana? Di dunia. Sebab dunia ini, bumi ini tempat ujian. Adapun syurga bukan tempat ujian. Dia tempat
menikmati nikmat setelah diuji. Baik, yang kelima, yaitu syaitan perangkapnya, jeratnya adalah mendorong manusia berbuat keji dan membuka aurat, mendedahkan aurat. Ya, sama tadi, ya, suruh buat perkara-perkara keji, ya, fahsya wal munkar. Dan di antara kekejiannya adalah perkara-perkara yang Allah tegah, ya, minum arak, ya, berkata keji, semualah perkara-perkara kemungkaran itu termasuk perkara yang dicegah. Ya, dan membuka aurat. Kenapa disebut di sini? Sebab ini di antara perkara yang paling banyak syaitan berjaya menyesatkan kaum wanita. Ya, bukan bermakna kaum lelaki tak berjaya, sama juga. Tapi yang paling mendominasi adalah para wanita. Allah Ta'ala berfirman, innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Al-Baqarah ayat 169. Dan juga Allah Ta'ala berfirman, wa waswasa lahum asy-syaitanu liyubdiya lahumā mā wuri'a 'anhumā min sawātiha. Maka syaitan membisikkan fikiran jahat pada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, itu auratnya. Ketika mana Adam alaihissalam dan Hawa alaihissalam melakukan pelanggaran, apa yang berlaku? Ya, apa yang berlaku? Maka pakaian Nabi Adam alaihissalam dan Hawa alaihissalam, ya, tertanggal daripadanya. Ya, sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-A'raf ayat 27. Ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan sebagaimana dia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu, yakni Adam dan Hawa, dari syurga. Dia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Ya, inilah dia. Ya, asbab melakukan pelanggaran terhadap Allah, maka diaibkanlah Adam alaihissalam itu asal berpakaian. Kemudian, ya, asbab dosa dan pelanggaran, maka, ya, Adam malu kepada Rabbnya. Ya, Masya Allah. Jadi, namun demikian, setelah melanggar pelanggaran itu, apa yang berlaku? Ya, maka Allah pun berfirman kepada Nabi Adam alaihissalam, wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma antilkuma syajarah wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yes. Jadi kemudian Rabb mereka menyeru mereka, bukankah aku telah melarang kamu berdua daripada pohon itu? Dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya syaitan itulah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Allah dah remind dah awal. Tapi begitulah yang Allah telah tetapkan. Ya. Keduanya pun berkata, ya Rabb kami telah menganiaya diri kami. Ya, mengaku Adam alaihissalam terlanjur, tersilap. Ya. Kira-kira tertipu dengan tipu daya syaitan yang sangat licik, menampakkan larangan sebagai bentuk suruhan. Ya. Dan jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, nescaya pastilah kami termasuk orang-orang yang rugi. Al-A'raf ayat 22. Inilah doa yang pertama yang diucapkan oleh Adam alaihissalam, makhluk manusia. Ya, betapa tingginya adab, sedarnya diri, terlanjur, maka langsung saja memohon keampunan. Siapa lagi yang boleh memberikan keampunan melainkan Allah Ta'ala. Dan Allah dia Maha Pengampun. Tapi disebabkan telah melakukan satu pelanggaran yang ditegah, maka Adam alaihissalam dan isterinya beserta dengan syaitan dikeluarkan daripada syurga, ya, dipindahkan ke negeri ujian, iaitu bumi ini. Maka sampai hari kiamatlah pertarungan yang sengit di antara dua kubu ini, iaitu, ya, manusia dan juga syaitan, termasuk padanya jin. Sebab apa? Sebab syaitan itu daripada jin. Ya, kedua-duanya ini diwajibkan kepada mereka untuk taat pada Allah. Maka siapa yang taat pada Allah, mereka akan beruntung. Siapa yang bermaksiat pada Allah, sungguh mereka adalah termasuk dalam kelompok orang yang rugi. Maka keluarlah Adam alaihissalam dan Hawa alaihissalam dari syurga. Allah berfirman, qala bitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin.
Allah berfirman, turunlah kamu sekalian, sebagai kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain, dan kamu punya tempat kediaman dan kesenangan, jadi tempat mencari kehidupan yang muka bumi sampai waktu yang telah ditentukan. Apa pelajaran ni? Ayat ini mengetuk akal kita. Macam mana Adam AS dan Hawa AS turun ke bumi dari syurga? Naik apa? Naik apa? Kalau kita tak tanya, betul kan? Macam mana Allah turunkan dia? Tak dapat digambarkan, tak diketahui sebab Allah tak terangkan. Tapi kalau kita lihat Nabi SAW naik ke bagaimana? Naik bukan naik burak. Burak ditambat di Masjidil Aqsa. Malaikat Jibril AS bawa. Tu nampak. Daripada syurga yang penuh dengan kenikmatan, tinggi, di samak sana, syurga. Ya. Sebab itu digambarkan syurga itu di mana? Di atas. Sebab itu apabila Nabi SAW sebut, apabila kamu meminta syurga, mintalah syurga Firdaus, kerana dia adalah syurga yang paling tinggi, paling pertengahan. Di atasnya adalah Arash Ar-Rahman. Daripadanya mengalir sungai-sungai ke syurga. Jadi lokasinya diketahui. Ya. Maka imani. Jadi daripada atas turun ke bawah, daripada tempat yang paling mulia turun ke tempat yang paling hina, dunia. Sebab itu dunia ini hina. Sebab dunia ni apa? Menipu daya. Banyak manusia yang tertipu dengan dunia. Akhirnya mereka melakukan pelanggaran terhadap perintah Allah, kekejian, kemungkaran, budaya hidup hedonism. Kemuncaknya menjadi apa? Manusia yang tak percaya pada Allah. Kemuncaknya menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Kemuncaknya menjadikan diri dia sebagai Tuhan. Kemuncaknya menjadi orang-orang tertentu sebagai Tuhan. Yang semuanya kembali kepada menjadikan syaitan sebagai yang ditaati, yang didengar. Itulah dia Tuhan mereka. Waliyazubillah. Adapun orang beriman, selamat mereka daripada terjatuh ke dalam perkara yang paling berbahaya, iaitu melakukan kesyirikan kepada Allah. Baik. Jadi di sini disebutkan tentang satu perkara penting, iaitu membuka aurat. Kerana apa? Perkara yang pertama berlaku akibat melakukan pelanggaran terhadap Allah, maka tadi ia tertanggallah pakaian Adam AS dan Hawa AS. Yang kita lihat di dalam syariat agama, ya, syariat agama umat Nabi SAW, perkara yang paling besar adalah iaitu hal yang berkaitan dengan menjaga kemuliaan seorang, iaitu dengan berpakaian. Dan Islam telah mengatur pakaian. Dan pakaian yang paling mencabar adalah bagi para wanita. Adapun pakaian lelaki senang dia. Auratnya di antara pusat dan lutut. Bahkan ada di antara pendapat ulama, iaitu di antara kubul dan dubul saja. Ya. Dapat paha pun tak apa. Ya, sebagaimana pemain bola sepak tu. Itu kalau tak silap mazhab Maliki. Ya, pahanya bukan aurat. Ada pendapat yang muktabar di sisi para ulama. Adapun wanita, auratnya seluruh anggota tubuh badannya kecuali dua wajah ni. Dua wajah dan kedua telapak tangan. Kaki aurat. Ya. Jangan kata pula Allah ni tidak adil. Tak, sebab apa? Wanita ini dia adalah iaitu apa dia? Tunggangan syaitan. Istilahnya. Syaitan menyesatkan manusia wanita. Sebab itu Adam AS terjatuh ke dalam kelicikan syaitan. Bukan manusia Adam AS, tapi manusia siapa? Ya, Hawa AS, kedua-duanya. Ya, sebab itu wanita dalam bab pakaian, Islam menjelaskannya secara komprehensif, terang. Al-Quran juga menjelaskannya sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Ahzab, surah yang ke-33 ayat 59. Subhanallah, disambung. Ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin. Dzalika adna an yu'rafna fala yu'zain. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Wahai Nabi, Allah perintahkan kepada Nabi SAW, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu, dan isteri-isteri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tengok, ini perintah daripada Allah kepada siapa? Nabi SAW agar sampaikan kepada yang paling dekat dengan dia, Sallallahu Alaihi Wasallam, itu isteri-isterinya, kemudian anak-anak perempuannya, kemudian isteri-isteri orang mukmin, seluruh para wanita. Ya. Nabi SAW pernah bersabda pada Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha, "Ya Asma,
innal mar'ata idza balaghatil mahid lam tasluh an yura minha illa hadha wa hadha. Wahai Asma, siapa Asma ni? Adik kepada kakak kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kakak kata adik. You go. Cek nanti. Sesungguhnya apabila seorang wanita telah haid, sudah balik, maka tidak boleh terlihat darinya kecuali ini dan ini. Lalu Nabi SAW menunjukkan isyarat ke arah wajah dan kedua telapak tangan. Jadi Islam, dan di dalam ayat lain ya, ada lagi menjelaskan tentang ini. Dan Nabi SAW menjelaskan tentang perincian pakaian khusus bagi para wanita. Apatah lagi di zaman ini, ramai para wanita muslimat ditipu oleh syaitan. Majority. Kenapa pakaian mereka tidak comply to the syariat requirement. Pakai, ya, tetapi mereka termasuk dalam kelompok orang yang disebut oleh Nabi SAW, sinfani min ahli nar lam arahuma. Ada dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat keduanya, kata Nabi SAW. Ketika mana ini? Peristiwa Mi'raj Nabi SAW, Isra' dan Mi'raj. Nabi didampakkan tentang penghuni neraka. Kaumun ma'ahum siyatun ka'aznabil baqar yadribuna bihan nas. Wa nisa'un kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun. Ya. Ru'usuhunna ka'asnimati tilbukhtil ma'ilah. La yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Ada dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat keduanya. Iaitu satu kaum yang memegang cemeti, rotan, pukul seperti ekor sapi untuk memukul manusia, merotan manusia. Dan wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ini dua kelompok yang paling parah. Dia berjalan berlenggang-lengut dan kepalanya dicondongkan seperti punuk unta yang condong. Mereka tidak akan masuk syurga dan tidak akan mencium aroma syurga. Padahal sesungguhnya aroma syurga itu tercium sejauh perjalanan begini dan begini. Hadis ini sepatutnya memberikan peringatan keras, ketakutan yang amat sangat ke puncak, khusus bagi para wanita. Nabi SAW buat permisalan, pakai pakaian tapi telanjang. Ya, kemudian dahlah berpakaian, diistilahkan sebagai pakai pakaian tapi telanjang. Apa maknanya? Tak menutup aurat. Sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW. Kemudian berjalan pula berlenggak-lengguk. Ya, jalan untuk menarik perhatian orang lelaki. Ya, sekarang ni banyaklah jenis begitu. Ya, apatah lagi menghiaskan diri pelbagai lah. Dan kepalanya dicondongkan seperti punuk unta yang condong. Ada ulama menafsirkan, iaitu rambutnya yang panjang disanggul, diikat naik ke atas. Jadi nampak bentuk kepalanya, rambutnya. Sebab itu para ulama berdasarkan hadis dan ayat Al-Quran meletakkan garis panduan pakaian seorang wanita muslimah. Apa spesifikasi dia? Yang pertama, ni khusus perempuan, anak-anak perempuan, isteri-isteri. Menutupi seluruh anggota tubuh badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Nampak muka saja dan kedua telapak tangan. Tapi kenyataannya, ya ini banyak sekali sering kita lihat. Ya, muka kadang-kadang ya, tudung dia pakai scarf saja, bulat gitu. Dia pakai. Ya. Ataupun ya, tangannya dengan pendek gini. Ada yang pakai dekat sini, wanted kat sini. Macam ni. Nampak? Padahal tangan di mana? Ni, telapak tangan kat sini. Grip kat sini. Nampak? Allah sebut ni dalam surah Al-Ahzab ayat 59. Ya. Tutup. Seluruh anggota tubuh badan, kadang kaki nampak. Yang peliknya ajaib wanita di zaman sekarang, dia pakai kain ataupun seluar yang hanging. Pakai kaki seluar, nampak ni atas bawah. Kakinya aurat seluruhnya. Nampak tak? Ya. Kemudian yang kedua, bukan berfungsi sebagai perhiasan. Maknanya apa? Pakai pakaian tu nak tarik perhatian orang. Cantik pakaian, lawa lah. Secantik pemiliknya. Tu dia, kena dah pancing. Di sapu tu lawa betul lah. Tengok baju lawa. Tengok orang belum tentu lawa.
Nampak? Perempuan ni kalau kena pakaian apa boleh cantik. Tu syaitan dah hiasi dia begitu. Memang begitu dah. Ya. Dalam Quran disebut wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Dan janganlah menampakkan perhiasannya, jadi auratnya kecuali yang biasa terlihat. Ya. Ya. Tengok Nabi SAW terangkan ni. Salah satu la tas'al anhum wa imra'atun ghaba anha zawjuha qad kafaha ma'unatud dunya. Ma'unatud dunya fatabarrajat ba'dahu. Ada 3 golongan, jangan kau tanya tentang mereka kerana mereka termasuk orang yang binasa. Dan seorang wanita yang ditinggal pergi suaminya, pada suaminya telah mencukupi keperluan dunianya, namun setelah itu dia bertabaruj. Apa makna tabaruj? Berlawa-lawa, bercantik-cantik. Pergi pejabat, nah merah hudud. Lipstick kat sini. Eyeshadow tu dia. Ya. Lipstick kat sini. Ni lentik kat dia. Ni hias lagi, potong-potong ganti yang palsu macam-macam lah. Cukup gening macam-macam. Tu nampak tak? Wanita zaman sekarang majoriti. Tak kira lah anak remaja ke, mak yang dah tua, sama. Yang ketiga, kainnya harus tebal, tidak boleh tipis. Majoriti banyak tak tengok pakai baju nampak. Tak maaf tak sebut. Pakai baju ni nipis, nampak badan dalam, tembus, transparent. Kalau hujan lagi parah. Dah lah pakai tudung kecil, cemetot gitu. Ya, nampak semua. Jadi kain harus tebal, tidak boleh nipis. Tak menampakkan bentuk badan dalam. Ya. Lepas tu Nabi SAW sebut, ya, pakai pakaian tapi telanjang, nampak. Ya. Macam mana kita nak tahu nampak atau tidak? Dia pakai kain umpamanya, pakai kain, pakai seluar, nampak seluar dalam dia. Itu nampak maksud dia. Pakai baju tapi nampak, minta maaf, nampak pakaian dalam ni. Pakaian dalam panggil apa? Perempuan tahu lah. Nampak tak? Dan itulah yang biasa dilihat pemandangannya di mana-mana. Jangan dianggap biasa. Hilang sifat malu. Sebab tu wanita ni Allah kurniakan dia sifat malu. Bila hilang sifat malu, memang dia telah merendahkan dirinya kepada tahap kehinaan. Hina dia di sisi apa? Bukan manusia. Di sisi Allah Ta'ala. Sentiasa hidupnya penuh dengan kemurkaan Allah tanpa dia sedari. Yang keempat, ciri pakaiannya adalah harus longgar dan tidak ketat. Ramai para wanita pakai ketat bajunya. Nampak seluruh anggota tubuh badannya, ketul-ketulnya semua nampak. Lelaki pun sama lah. Ya, ini lelaki pun terkena juga. Bahagian kubul dan dubulnya dilarang. Ya, kena pakai longgar. Tapi sebab apa? Orang-orang Islam mengikut cara berpakaian orang kafir. Pakai seluar jeans ketat, nampak kubul dan dubul. Itu adalah haram hukum dia. Ya, menimbulkan syahwat. Apatah lagi para wanita. Ingat para wanita saja ada syahwat. Lelaki pun sama, lelaki lagi parah. Ya. Wajib longgar, tak nampak. Sebab tu pakaian terbaik wanita ni adalah jubah. Sebab pakaian jubah itu pakaian isteri-isteri Nabi SAW. Itulah contoh pakaian terbaik. Pakaian yang mendekatkan kepada ketakwaan. Tengok orang Arab pakai hitam je. Kita pun tengok pun tak ada rasa apa-apa. Sama je hitam. Pakai apa jubah semuanya. Nampak? Ya, tu pun tengok orang Malaysia. Macam-macam jenis fashion ada. Pantang lalu je semua nak tengok. Pantang lalu. Melintang patah, memujur lalu, melintang patah. Rezeki dia dalam hati dia. Syaitan rezeki. Sekejap lagi otak dia mula menerawang keluar. Imajinasinya tahap tinggi, borderless. Syaitan tu datang. Dia pun mula visualize pada kita, bawa gambar ke depan. Luar biasa tak? Itulah dia wanita. Sebab itu penghuni neraka paling ramai wanita. Jangan salahkan Islam. Islam tak bersalah. Yang bersalahnya kamu tak nak taat. Ya, sebab itu seorang suami wajib memastikan anak-anaknya. Anak-anak sekarang contohnya remaja tak suka, tak grand lah pakai jubah-jubah ni. Tak ada orang lelaki minat. Tak popular. Tak ada like, tak ada follower. Ni dia. Ni syaitan lah ni. Ni syaitan. Maka ibu bapa pula bagi sokongan, endorsement. Hias anak dia. Bagi cantik-cantik, kecil-kecil lagi dah hias. Macam model hias. Paparkan pula dalam upload dalam Facebooknya. Bangga ni anak dara saya, ni anak perempuan saya. Ya. Tu
Tunjuk pula bilik anak, ada kosmetik berbagai semua. Ni kelengkapan yang saya berikan pada anak saya. Nampak macam mana anak remaja harus disokong dan didukung. Tu dia. Lagi macam tu pula. Tawa. Ini larangan Allah, Allah murka. Ya. Hidup ini ujian. Contohilah para role model yang paling hebat, iaitu anak-anak Nabi SAW. Anak Nabi SAW siapa? Fatimah binti Muhammad SAW, Ruqayyah binti Muhammad SAW. Lagi seorang? Muqassum radhiyallahu anhuma, radhiyallahu anhu. Sebut sekali. Ada 3 anak Nabi SAW, betul kan? Yang wanita, 2 kahwin dengan Uthman radhiyallahu an dan 1 kahwin dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ya. Isteri Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha, tengok. Berjilbab, bertutup, berbicara dengan lelaki di balik tabir. Padahal Ummul Mukminin dilarang berkahwin. Ketika diceraikan atau bukan dicerai, ketika Nabi SAW wafat pun tak boleh kahwin. Tapi tetap menjaga maruah dirinya. Dikisahkan dalam sejarah, ya, di dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha itu ada ruangan. Di situlah Nabi SAW yang dikebumikan. Kemudian ayahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dikebumikan. Ya, ketika itu Aisyah radhiyallahu anha tak pasang tirai. Macam ni rumahnya. Macam ni 4. Separuhnya adalah kamar. Depan tu ruang kosong. Di situlah dikebumikan jasad Nabi SAW, isteri suaminya sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang mulia. Kemudian barulah ayahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tempat yang ketiga tu Aisyah radhiyallahu anha berharap itulah tempatnya. Ialah rumah dia. Dia naklah dikebumikan sebelah ayahnya, sebelah suaminya, betul kan? Tapi ketika Umar radhiyallahu an, ya, ditikam oleh Abu Lu'lu' Al-Majusi, dia minta izin menerusi perantaraan anaknya pergi menerusi adiknya. Adik kepada Aisyah radhiyallahu anha maklum kepada Aisyah, aku minta izin supaya dikebumikan di dalam, ya, kamarnya di sebelah Nabi SAW bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ini very close friend, 3 of them. Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu, ya, ketiga-tiganya, Masya Allah. Lalu tengok Aisyah radhiyallahu anha besarnya, wibawanya, mengizinkan, padahal itu adalah tempat dia, rumah dia, bilik dia, ayahnya, suaminya. Inilah mulianya isteri Nabi SAW. Ya. Dan ketika Umar radhiyallahu an dikebumikan dalam kamar Nabi SAW, di dalam rumah Nabi SAW, dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha, sejak hari itu Aisyah radhiyallahu anha pasang tabir. Padahal Umar radhiyallahu an itu dah meninggal, dia duduk di bawah tanah. Sebab apa? Hijab. Sebab dia tahu Umar radhiyallahu an itu bukan mahramnya. Masya Allah. Ini sekarang jangan gaya mati. Yang hidup pun tak tahu malu para wanita ini mendedahkan auratnya. Terbuka sana sini. Nampak tak? Maka tuba, beruntunglah, busyra lakum, bagi para wanita yang mencontohi Aisyah radhiyallahu anha dalam menjaga harga diri dan kemuliaan diri. Allah angkat kemuliaan itu. Ya, Masya Allah. Betapa ramainya para wanita berpakaian ketat. Apatah lagi menukar pakaian wanita muslimah kepada pakaian cara orang kafir. Pakai seluar, pakai t-shirt ketat, pakai pejabat, ya, pakai tracksuit ketat, kemudian berjalan di khalayak ramai, bersukan bersama-sama. Apa Musakif, aktiviti yang menari yang ramai, lelaki perempuan campur pasal muzik lagi tu. Zumba ke zombie tak kira lah. Lelaki perempuan tu tak malunya, isteri orang, suami orang. Yang duduk depan tu instruktor dia perempuan, pakai, ya Allah, ya, nak bergerak pun tak sampai hati. Ni pakai tudung, pakai bagai, pakai kopiah pun dia, rosak-rosaknya, tapi orang anggap biasa, tak apa, bagus. Tak ada nampak kesalahan. Ni syaitan berjaya tak menipu? Sangat berjaya. Waliyazubillah. Jagalah isteri, kerana wanita itu adalah perhiasan yang sangat mahal. Ya. Betul. Kadang sebab itu para wanita ini bukan untuk dipamerkan, bukan untuk di-share dalam Facebook dengan orang lain. Bukan. Sebab itu para ulama salah, isteri mereka tak dikenali, tak diketahui, tak tahu wajah dia macam mana. Simpan elok-elok. Ni tak, kita pula orang tak minta, kita yang tersorong-sorong mendedahkan dan sebagainya. Khawatir termasuk dalam, kalau dia itu isterinya, khawatir termasuk dalam lelaki yang dayus, membiarkan isteri melakukan maksiat, dia pula yang memberikan galakan. Update status anak-anak wanitanya, isterinya,
tangkap gambar dalam caption yang menggairahkan, I love you darling, puji pula isteri. Kalaulah dia punya Facebook itu personal untuk dia, tak apa, orang lain tak baca. Ni dia punya rakan ni, pelbagai orang ada. Dia telah membuat menjana dosa yang berterusan. Syaitan ni smart tak? Very smart. Sangat bijak. Manusia terjatuh kepadanya. Yang kelima, pakaian wanita itu tidak memakai wangi-wangian. Yang dilarang. Sebab itu Nabi SAW menyebutkan, ayyuma mra'atin istaqtarat summa kharajat famarrat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah. Siapa pun para wanita yang memakai wangi-wangian lalu dia melalui kaum lelaki agar tercium baunya, maka dia seperti pelacur. Ni siapa kata ni? Bukan penceramah ni kata tak, cuma nyampaikan je. Nabi SAW. Ini ekstrim kes ni. Kalau para wanita yang terkejut dengan hadis ni, dia rasa, oi ustaz takkan macam tu. You ke? Kita pakai wangi-wangi ni nak jaga diri kita supaya jangan orang kata kita busuk. Boleh, tapi carilah perfume yang menghilangkan bau tapi tak menghasilkan bau yang baru. Bau yang baru apa? Menarik perhatian. Bila masuk pukul 8 pejabat, tahu dah ni wangian ni, kita tahu dah pemilik dia siapa. Trademark untuk wanita CE. Itu kan berbahaya. Wangi yang sekali dia berjalan, 100 meter masih terhidu baunya. Jadi syaitan tarik seorang lelaki sampai ke tahap itu. Maka terimajinasi dalam minda ni. Masya Allah. Tapi di rumah tak pakai pula minyak wangi. Pakai minyak wangi, minyak kat dapur tu minyak wangi dia. Hairan tak? Para wanita dia keluar bukan main cantik lagi, tapi di rumah tak cantik seperti keluar rumah. Begitu juga lelaki, sama je ni. 2x5 keluar bukan main handsome lagi. Masuk rumah pakai pakaian belegging ni. Tak salah musim panas. Pakai pakaian yang terbaik, tercantik, sebab Allah suka begitu. Tengok pergi solat pakai yang terbaik, yang tercantik, betul kan? Ni kusuk masa kedut sana kedut sini, tengok pun tak selera. Nampak tak? Ni dua-dua ni. Di rumah yang terbaik, di luar rumah sesuai dengan aturan kerja, tapi mesti diikat dengan syariat. Yang keenam, pakaian wanita tu tak menyerupai pakaian laki-laki. Cuba tengok cycling ni. Sukan ni paling membinasakan. Paling membinasakan para wanita sukan. Jadi lelaki dia. Sukan ni memang Allah sebut dalam Quran. Dunia ni tipu daya dan permainan. Lahun wa la'ibun. Permainan. Berapa banyak permainan yang direka oleh orang kafir. Pasukan bola, banyak bola, manusia duk main bola je. Kejar bola sebiji tu untuk masuk dalam gol. Habis masa. Apa faedah? Apa faedah? Bertambah pahala? Tak. Dosa bertambah ada. Sebab apa? Setiap saat tu bernilai ibadah, tapi ditukar kepada kelalaian dan kealpaan. Habis sejam dulu, 3 jam, 4 jam. Masya Allah. Hidup bukan begitu kita. Tapi orang-orang kafir ini, ejennya kepada syaitan berjaya menipu manusia. Menyibukkan manusia dalam perkara yang tak sepatut dia sibuk. Sebab itu nanti jalan syaitan menipu manusia adalah iaitu menghabiskan masa dalam perkara-perkara yang lau, yang melalaikan. Ada tak orang yang bermain bola, tiba-tiba dia mati dan keadaan main bola tu, tengah sepak mati. Orang kata husnul khatimah dia, mudah-mudahan dia ahli syurga. Ada tak? Tak. Sebab tempat dia mati tu bukan tempat yang melambangkan orang soleh. Masya Allah. Tengah berzumba tu pagi-pagi exercise, masa itu sakit jantung mati. Bercampur bau lelaki perempuan, pakai pula macam tu, ketat-ketat gitu. Ada orang kata mati husnul khatimah, takut. Masya Allah. Dan bayangkan betapa banyak sukan. Tu naik basikal, perempuan naik basikal. Bayangkan huduh ketat habis seluruh anggota tubuh badan, ketat. Sampai ke peha, sampai ke kaki, sampai ke dada, ketat seketat-ketatnya. Ini perkara haram. Tu yang swimming lagi parah, betul kan? Apa saja sukan semua je tu pakaian ni. Pakaian daripada mana ni? Reka cipta orang barat. Datanglah kononnya pakaian sukan muslimah. Apa pakaian Greek tu. Nampak kan rambutnya tadi kuno unta tu. Masya Allah. Jangan menghabiskan masa dalam perkara yang mendatangkan dosa. Tinggalkan. Kita ditipu oleh orang kafir dengan
bersibuk-sibuk dalam perkara yang tak sepatutnya kita disibukkan. Sebab itu Nabi SAW melarang memakai pakaian seterusnya menyerupai pakaian lelaki. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajul yalbasu libsatal mar'ah wal mar'ata talbasu libsatar rajul. Rasulullah SAW melaknat lelaki yang menyerupai pakaian wanita, begitu juga wanita pakaian lelaki. Nampak tak? Ada lelaki pakai macam wanita? Ada. Pakai macam wanita. Dia berlakon ke, dia buat prodi ke, ini semua kerja-kerja laron. Ya, nak mengejek orang, nak menyindir orang, dia pun pakai pakaian wanita. Cakap macam wanita. Ni Allah laknat. Ya, walaupun bermain-main. Dalam agama tak ada benda yang boleh dibuat permainan. Faham? Mengejek-ngejek, menghina agama. Berlakon jadi pondan. Ya, dilarang, haram hukum dia. Ya, sebab itu adalah larangan Allah. Yang lebih parah, berlakon pula jadi orang kafir. Kafir dia. Sebab benda ni bukan boleh dilakonkan. Lakonan pun sebenarnya tidak ada daripada agama. Sebab tu Allah larang. Mempermainkan, memperolok-olokkan dalam agama dilarang. Berlakon jadi dukun, berlakon jadi iblis. Berlakon jadi iblis. Semuanya dilarang. Berlakon jadi rasul boleh larang. Apatah berlakon jadi iblis, syaitan. Masya Allah. Ini semua datang daripada mana ni? Orang-orang kafir. Sebab itu Nabi SAW sebut betul, umat Islam ni akan ikut sejikal dia berselingkar sehingga masuk ke lubang tok. Ikut siapa? Yahudi dan Nasara. Dan Yahudi dan Nasara dah buat pengisytiharan. Sambung. Walan tarda ankal Yahudu. Yahudah. Walan tarda ankal Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Inilah dia tali barut. Ya, paling utama tentera syaitan. Iaitu Yahud dan Nasara. Dia tak akan redha kita ni, orang Islam, ikut Islam. Selagi mana kita tak ikut milah cara hidup mereka. Kita ni disibukkan dengan mereka itu dengan grand design dia mereka. Menerusi berapa F kita sebut sebelum ni. Dulu lama dah F. Yahudi dan Nasara menyesatkan manusia ni menerusi 8 atau 9 F. F yang pertama fashion. Fashion. Filem. Finance. Keuangan, riba. Berhutang lah, lagi boleh berhutang. Hidup asal bergaya, apa tak apa. Itulah dia misi orang kafir. Ya. Apa lagi dah? 4, fun. Hidup ni nak seronok aja. Nak berpoya-poya je, fun. Tu ada fun fair. Ya, hiburan sana sini. Yang keempat, yang kelima, fiction. Fiction. Baru 5 Yang keenam, fashion sudah dah? Belum. Dah, lagi ya, cuba buat. Filem sudah, filem. Filem sudah? Sudah. Finance sudah. Food. Food. Sibuk dia. Nak pakai dia tak salah. Ya, tapi jangan melampaui batas. Makan tak salah. Halalan thayyiban, just proceed. Jangan melampaui. Tu. Dia sibuk dengan makan. Update makan je dalam Facebook dia. Pagi makan dekat Los Angeles, tengah hari makan kat Tokyo, petang makan kat KL. Tu zaman tak gawat lah. Update status. Tu melampau. Ya. Apa lagi? Apa lagi kita ingat? Nampak tak? Syaitan. Menerusi proksi dia siapa? Yahudi dan Nasara. Nabi SAW ingat dah. Ya. Yang ketujuh, guideline pakaiannya tidak menyerupai pakaian wanita kafir. Sekarang umat Islam mencontohi pakaian orang kafir. Lelaki ke perempuan ke sama je. Ya. Pakaian fit body. Ya. Pakaian macam-macam lah. Tengok. Orang-orang kafir buat apa tu? Apa? Fashion dunia. Fashion show. Catwalk. Catwalk okey. Tu. Pakaian macam-macam pelik-pelik macam planet mana tak. Ya, orang Islam pun ikut buat fashion macam-macam. Busana muslimah. Dia pun nak lawan lah supaya kita islamikan dia. Pakaian-pakaian cara orang kafir tu. Sama je, tukar nama tu belum menentu tak tukar hakikat. Ya, belit sana belit sini, triple layer, double layer, unlimited layer, wonderful, rainbow color, macam-macam dia buat. Sempit sana, sempit sini, buka sana, lapis situ, lapis sini. Perempuan tak tamanya. Kasut tinggi, kasut rendah, macam-macam ada kasut. Senang tak dia nak jaga? Susah.
Kalau disebut menjadi ustaz ni mestilah teruk punya ustaz, ketinggalan zaman. Tak boleh, tu tak boleh, ni tak boleh, apa yang boleh? Ha, tu dia. Tu advisornya siapa tu? Syaitan lah. Sedang membisikkan. Dia tak bangga dia nak ikut cara berpakaiannya isteri-isteri Nabi SAW, anak-anak Nabi SAW. Para generasi salaf, salafus soleh, para sahabiah, para wanita hebat. Ya. Umat Islam ni berubah pakaiannya setelah dijajah oleh orang kafir. Orang kafir ubah habis. Sampai baju Melayu ni pun tak ada orang pakai lagi dah. Kecuali pada hari raya. Kain belekat, kain batik. Ya. Ni semua bila dia pakai? Ya. Dulu pakai hari-hari. Ya, penjajah datang, dia tukar semua sekali. Pakai coat, pakai blazer. Yang tak masuk akal, dia pakai tie. Tengah hari panas pakai tie. Sekarang budak-budak sekolah semua pakai tie, lelaki. Apa faedah? Kita bukan negara sejuk. Orang putih tu pakai tie, tu barangkali sejuk dan lawa. Lawa hanya pada pandangan, tapi dari segi function tak kena kita. Dia memang aksesori, tapi bukan aksesori untuk sekolah. Tercekik, lelehi, panas lagi. Menyusahkan. Pakai pakaian kita lah. Pakaian biasa, bersederhana. Yang pergi nak belajar, bukannya tie tu. Hei, Masya Allah. Apa, tak habis fikir dah sampai sekarang. Kenapa sekolah budak-budak tu pakai tie? Kalau pengawas saja pakai tie, tak apalah. Adalah wibawa dia membezakan daripada lain. Dia semua je pakai tie. Tengok budak-budak bila balik sekolah. Buka je dah separuh je. Ada dia style pula, style tu. Nampak tak? Ya Allah. Itu pembaziran ikut cara orang kafir. Kemudian yang ke-8, pakaian tu bukan pakaian syurah. Pakaian untuk mencari popular. Mencari populariti. Ya. Sebab tu Nabi SAW sebut apa? Man labisa thawba syuhratin albasahullahu thawba madhallatin yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengenakan pakaian syuhrah untuk mencari populariti di dunia, nescaya Allah akan mengenakan pakaian kehinaan padanya di hari kiamat. Lalu membakarnya dengan api neraka. Ini niat-niat. Dia pakai pakaian tu unik berbanding dengan orang lain. Orang lain semua pakai serban jubah biasa je. Dia datang pakai kupiah. Serban besar 3 kilo. Ni syurah ni. Walaupun pakaian dia anggap pakaian yang orang soleh. Bukan. Sebab orang tengok dia pelik. Kagum. Wih, Tok Syekh mana ni? Turun daripada langit kagum. Alim kabir. Nampak tak? Tu. Dilarang kita menyelisihi kebiasaan. Selama mana tidak melanggar dengan syariat. Ni seorang pendakwah khususnya dia kena tahu wakil huruf. Pergi berdakwah dengan orang asli lautan. Ui, berjumpa bersuban. Tak perlu. Pakai seperti pakaian mereka itu. Selama mana comply dengan syariah, menutup aurat. Itu Islam aja. Jangan mewujudkan keunikan di dalam masyarakat. Yang menyebabkan apa? Menyebabkan orang melihat kita asing, janggal, pelik. Dan yang lebih parah, menjauhkan mereka itu daripada Islam. Boleh faham? Ni sampai tahap tu perinciannya. Ya. Kemudian ada lagi pakaian. Dilarang pakai pakaian yang terdapat gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Tulisan-tulisan yang pelbagai, yang bukan-bukan. Ingat zaman dulu-dulu lah. Woi, seronok pakai baju Born to be free. Dia Born to be free. Kita pun tak faham bahasa Inggeris, jahil. Ayo juga. Dek tahu tak apa makna born to be free tu? Tak tahu bah. Born to be free tu maknanya hidup bebas. Tanpa agama. Buat apa saja. Begitu tak nak pakai dah. Carlsberg. Tu dia. Masuk solat masjid. Solat dia Carlsberg belakang. Yang ini kalau tengok kena tegur terus. Atau pakaian bola kadang-kadang ada lambang salib. Itu kan pakaian terdapat benda-benda yang dilarang. Macam-macam kadang tulis apa ni? Apa baju yang satu lagi tu? Teroris punya tu tulis dia. Militant. I'm militant Muslim. Tu dia. Militant siap lagi jaga tangkap polis. Ya, militia. Dia tak faham. Rupanya tak tahu bahasa Inggeris. Tanya dulu. Jangan asal beli. Oh, keren ni bahasa Inggeris. Tanya dulu maknanya. Ya. Kalau bahasa Melayu kita faham. Nampak tak? Kadang pakai baju alumni. Ya, you sekian-sekian. Penuh nama. Bukan depan, belakang. Masuk masjid. Kita takbir belakang dia. Duk baca nama satu-satu. Ni dilarang. Faham? Benda-benda yang mengalihkan perhatian. Tu. Ya. Dan begitulah seterusnya. Jadi syaitan menyesatkan manusia apa? Iaitu berpakaian. Betapa banyak orang yang tersesat oleh syaitan jatuh kepada dosa dan maksiat. Khususnya para wanita. Faham ni? Berfaedah, berjihad. Jangan tertipu dengan syaitan. Kita pakai pakaian yang bertakwa. Sebab tu Allah sebut pakaian libasun, pakaian yang bertakwa. Kena ingat, kita pakai ni, jodoh dan sebagainya ditetapkan bukan oleh pakaian kita, bukan oleh rupa kita.
Allah yang menggerakkan. Allah akan padankan kita sesuai dengan kita. Orang yang bertakwa, wanita yang mukminah akan bertemu lelaki yang mukmin. Lelaki yang soleh akan bertemu dengan wanita yang solehah. Jadi dia pair padanan Allah tu padan dah. Yakin tentang janji Allah seperti itu. Ya, jangan tertipu dengan syaitan, membuat kemaksiatan untuk mendapat jodoh. Jangan begitu. Jodoh tu Allah tetapkan. Allah dah tulis dah dalam Arba'in tu, hadis tu. Ditiupkan di roh, ditulis padanya rezeki, ajal, perkara baik dan perkara buruk. Masuk dalam ni jodoh. Allah dah tetapkan. Jangan khawatir. Minta pada Allah. Ya, Allah akan pasti bagi. Jangan bergantung pada usaha kita. Kita pun make up sana, make up sini, pakai itu, pakai ini dengan anggapan ada orang berkenan begitu. Nampak tak? Jadi Allah biarkan kita begitu saja. Yakin pada Allah. Begitu juga orang lelaki. Siapalah hendak kat aku? Dah lah kecil bantut. Dah lah kita legam. Handsome pun tidak, glamour pun tidak. Di sekolah saya kena duduk depan aja. Tak ada siapa pun nak jadi wit, tak ada langsung. Orang lain bukan main lagi wit. Berkirim surat, bertanya khabar. Jangan sedih. Jangan sedih. Nanti Allah akan bagi untuk kamu. Minta pada dia. Allah yang menciptakan kita. Ingat tu. Tengok di awal mukadimah selalu disebut mukadimah apa tu? Khutbatul hajat Nabi SAW. Ya, Allah sebut dah. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum. Jangan ayat dia. Khutbatul hajat tu yang dimulakan dengan ya ayuhan nas tu. Ya, Allah sebut. Tu ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Nampak tak? Wahai manusia, bertakwalah pada Rabbmu yang telah menciptakan kamu daripada diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya. Dan dari keduanya Allah memperkembangkan biak. Bertakwalah pada Allah. Ya, Allah akan tetap pertemukan jodoh. Tidak lambat, tidak cepat lambat. Yang penting apa? Bertakwa. Bila bertakwa, Allah bagi kita orang yang bertakwa. Boleh faham? Jangan tertipu dengan tipu daya syaitan. Nafsu saja syaitan tu. Ya. Jodoh semuanya Allah telah tetapkan. Jangan khawatir. Masya Allah. Baik. Kita satu poin sajalah malam ni. Ya. Poin apa tadi? Poin yang keberapa? Yang kelima. Mendorong manusia berbuat keji dan membuka aurat. Kita panjang lebar bab aurat ni. Jadi pakaian yang terbaik, pakaian seperti pakaian ummul mukminin, iaitu pakaian takwa. Pakaian terbaik adalah pakaian jubah. Sebab apa? Jubah tu menepati seluruh kriteria. Itu baru penampilan zahir. Belum tentu orang yang berpenampilan menepati syariat itu belum tentu lagi dari segi apa perbuatan dia. Ini dua benda kena berjalan sekali. Zaman sekarang lagi ajaib. Pakai duk dah, lengkap dah kriteria semua. Ya, pakai lagi jilbab warna hitam lagi. Tapi asyik update status saja. Update status. Tutup ni, nampak mata je. Tapi bukan main posting sana, posting sini. Duk cerita tengah makan lah, duk cerita itulah. Ya Rabbi, yang tipu, kena tipu di situ pula. Tak perlu. Ya. Orang kenal kita, tak perlu tengok muka kita pun orang kenal. Betul kan? Tak perlu. Masya Allah. Sulit ni, sulit. Kena lawan betul-betul ni. Yakin pada Allah. Ya, Allah akan lembutkan hati kita, Allah akan tundukkan kita. Maka akhirnya kita rasa nikmat dalam kehidupan. Biar tak dikenali oleh orang, yang penting dikenali oleh Allah. Nampak? Boleh faham? Jangan jadi orang seperti kebanyakan orang. Ya. Kita yang dah ada ilmu, wajib kita berjalan di atasnya. Ya. Sesiapa yang mengharapkan pujian dan perhatian manusia, dia tak akan meraih kenikmatan hidup yang sejati. Itu semuanya fata morgana. Siapa yang mengharapkan kecintaan daripada Allah, perhatian daripada Allah, dia akan meraih kecintaan yang hakiki. Maka cinta dengan Allah, Allah akan menyintai kamu, dan Allah akan menjaga kamu dan memelihara kamu, menguruskan apa yang kamu hajati. Tidak di dunia, Allah akan bagi di negeri akhirat. Semoga kita termasuk dalam hamba-hambanya yang tunduk, yang berjaya, tidak tertipu dengan tipu daya syaitan, menerusi pahala tenteranya. Ya, dan juga hawa nafsu yang berada di diri kita dapat dikendalikan supaya hawa nafsu kita sentiasa membawa kepada kebaikan dan ketaatan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang sentiasa bertakwa, yang di mana saja kita berada, berusaha untuk
melaksanakan apa yang Allah telah tetapkan walaupun terasa sulit, dan itu merupakan satu nikmat apabila berjaya melaksanakannya. Wallahu a'lam. Segala kebaikan itu semuanya adalah milik Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Kekurangan, kesilapan, semoga Allah Taala mengampuni dosa-dosa kita kesemuanya. Allahumma ahyina wa amisna 'alal Islam was sunnah. Semoga Allah Taala menghimpunkan kita kesemuanya nanti di negeri akhirat, di dalam syurga Firdaus bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.